Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, musliman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kita sama-sama akan mengambil seberapa banyak petunjuk, seberapa banyak teladan daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Al-Kahfi. Alhamdulillah, pada pagi ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-18 ataupun siri yang ke-18. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan membincangkan dua ayat yang terakhir berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Yang mana ayat dalam suratul Kahfi cerita tentang Ashabul Kahfi, ia penutupnya adalah pada ayat 25 sehinggalah kepada ayat nombor 26. Pada pagi ini kita akan memberi tumpuan kepada dua ayat sahaja. InsyaAllah pagi ini kita tidak mengambil waktu yang agak lama. Kita selesaikan dua ayat ini. Yang paling utama adalah pada pengajaran dan tindakannya. Baik, ayat 25 dan ayat 26, nota rujukan kita menggunakan nota yang telah diedarkan pada minggu yang sebelum ini. Cuma ada beberapa maklumat-maklumat tambahan. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat catatan. Ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa labithu fi kahfihim thalathata mi'atin sinin wazdadu tis'a wa labithu fi kahfihim, dan mereka telah tidur, telah berada fi kahfihim, di dalam gua mereka, thalathata mi'atin sinina, selama 300 tahun, wazdadu, dan tis'a, ditambah lagi dengan 9. Ayat 25 ni telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam menentukan ayat 25 ni adakah ia kenyataan dari Allah ataupun ayat 25 ini adalah dialogs ataupun percakapan daripada kumpulan manusia yang mereka telah jumpa Ashabul Kahfi. Mereka duk bersisih pendapat tu.
Yang nak bina apa dekat Ashabul Kahfi tu? Nak bina masjid ke? Nak bina bangunan ke? Okey, dia ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya begini, ayat 25 ni memanglah ayat Quran. Tetapi para ulama tafsir mereka membincangkan tentang ayat 25 ni, maknanya Allah nak bagi tahu kepada Nabi SAW tentang jumlah lamanya penghuni gua tu berada di dalam gua, ataupun ayat 25 ni adalah adalah jawapan yang mereka saling meneka tu. Berapa tahun, maka ayat 25 ni bukanlah Allah nak bagi tahu kepada Nabi, tetapi Allah Ta'ala menghikayatkan. Maksudnya Allah Ta'ala cerita semula apakah yang telah diperkatakan oleh orang-orang di zaman itu tentang Ashabul Al-Kahfi. Ada dua pendapat. Sebab apa? Okey, kenapa boleh timbulnya dua pandangan ini? Kerana, okey, kita tengok dulu ayat nombor 26. Kalau kita baca ayat nombor 26, kita akan mendapati ayatnya berbunyi, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, siapa yang kena berkata? Nabi SAW kena berkata, kena menyampaikan. Allah kata, Allahu a'lamu bima labisu. Allah yang mengetahui tentang masa mereka itu tidur, mereka berada dalam gua. Kalau tuan-tuan perhatikan baik-baik ayat 25, kan, kalau kita tengok ayat nombor 25, ayat ni dah tahu. Kan ayat ni kalau kita baca 25, kita mendapati, jumlah mereka itu tidur, mereka berada di dalam gua, lepas tu mereka keluar, mereka berada dalam gua tu 300 tahun tambah lagi dengan 9. Tetapi baca ayat nombor 26, Allah Ta'ala kata, Allah lah yang lebih tahu bila mereka tidur. Dia macam ayat 25 dah bagi tahu berapa lama mereka berada dalam gua, 300 tambah dengan 9. Tiba-tiba ayat 26 kata Allah lebih tahu. Kita nampak tak? Oleh kerana ada macam ayat 25 tu, disebabkan ayat 26 ni menyebutkan bahawa Allah lebih tahu, sedangkan ayat 25 dah tahu, maka pendapat para ulama menyebabkan terbahagi kepada dua. Sebab itu ada pendapat di kalangan para ulama taksir kata ayat 25 ni bukan Allah yang bagi tahu fakta sebenar berapa lama mereka tidur, tetapi pendapat mengatakan ini adalah apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang mereka hidup ketika mereka jumpa Ashabul Kahfi itu. Mereka itulah yang cakap ayat nombor 25 ni. Sebab itu ayat nombor 26, Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala tu lebih tahu berapa lama mereka tidur. Itu kan jelas tak apa yang ingin saya nyatakan pada pendapat yang pertama. Tetapi setakat dapatan saya menyediakan nota ini dan telah merujuk kepada pelbagai kitab tafsiran tentang ayat suratul Kahfi, wallahu ta'ala alam, mengikut pendapat kebanyakan ulama, bahkan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, ayat 25 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi tahu tahun ataupun masa sebenar mereka berada di dalam gua itu. Bukan ayat 25 ni adalah tekaan, jawapan daripada orang-orang yang berada pada zaman Ashabul Kahfi itu dihidupkan. Jadi, untuk memudahkan perbincangan, maka kita berpegang
kepada pendapat kebanyakan para ulama tafsir bahawa ayat 25 ini adalah Allah memberitahu tentang jumlah berapa tahun mereka berada di dalam gua tersebut. Okay. Jelas dekat situ. Okay. Kita lihat tafsiran ayat. Okey. Macam mana mula-mula 300 tahun tiba-tiba ada nombor 9? Macam mana kita nak faham? Okey. Apabila kita tidak faham sesuatu ayat, di sekeliling kita, kita mesti merujuk apa para ulama tafsir bincangkan. Jadi, kalau tuan-tuan lihat di dalam nota tersebut, saya telah menukilkan tafsiran Ibnu Katsir. Ya, kenapa selalu kita nyatakan rujukan-rujukan dia supaya apabila kita berinteraksi dengan ayat Quran, kita jangan cepat-cepat untuk membuat kesimpulan. Ya, jangan kita cepat-cepat untuk untuk macam kita terus pegang baca terjemahan saja, kita terus pegang maklumat tu. Okay. Untuk mengukuhkan dan untuk lebih berhati-hati supaya kita tak tersalah faham, maka kita rujuklah mana-mana kitab tafsir yang diiktiraf. Seperti mana tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir, dia memberikan penerangan kenapa 300 tahun, lepas tu ditambah lagi 9. Okay. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahawasanya فَإِنَّ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ بِالْقَمَرِيَّةِ إِلَى الشَّمْسِيَّةِ 3 سِنِينَ. Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya perbezaan antara tahun, bulan, antara tahun yang dikira dengan bentuk melihat kepada bulan, okey, ada perbezaan dengan kiraan tahun mengikut kalender Asy-Syamsiyah, kalender yang berbentuk matahari tu. Kan, kalau macam kita bulan apa? Kita bulan ni bulan Rabiul Awal kan? Dah masuk Rabiul Awal. Oh, minggu depan ke? Kita dah masuk ni. Bulan Rabiul Awal. Semalam kat start saya. 1 Rabiul Awal. Ya ke? Ya. Bulan Rabiul Awal. Okey. Kalau bulan ke matahari, bulan ni bulan apa? Bulan ni bulan Oktober. Contohnya begitu. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, dia memberikan solusi. Kenapa 300 tambah 9? Macam mana nak faham? Dia kata, sebenarnya dia kata, perbezaan kiraan kalender mengikut bulan dengan kalender mengikut matahari dalam tempoh 100 tahun ada 3 tahun. Maksudnya, setiap 100 tahun kalender yang merujuk kepada matahari, kalau nak rujuk kalender Islam, dia akan ada lebih 3 tahun. Maksudnya 100 tahun kalender Masihi, kalender matahari, dalam kalender mengikut bulan, dia akan jadi 103 tahun. Macam tu. Jadi kalau kalender itu masuk tahun yang ke-100 lagi, maknanya tahun ke-200, maknanya kalender mengikut bulan akan jadi 206 tahun. Kalau masuk 100 tahun yang berikutnya lagi, dah jadi 300 tahun, maka kalender bulan dia akan jadi 309 tahun. Macam mana ada 9 tu? 9 tu diambil kira setiap 100 tahun akan ada 3 tahun bagi kalender bulan. Maksudnya 100 tahun kalender matahari
kalender bulan 103 tahun. Setiap 100 tahun lagi, dia akan tambah 3 tahun. Jadi kalau 100, tambah lagi 100, tambah lagi 100, maknanya tambah 3, tambah 3, tambah 3, jadi 9. Okay. Apa yang Al-Imam Ibn Katsir ni nak bagi tahu kepada kita? 300 tahun itu mengikut kalender matahari. Tapi kalau mengikut kalender Qamariyah, kalender mengikut kiraan bulan, maka ia akan ada 9 tahun tambahan. Jadi maksud dia Allah bagi tahu kepada kita penghuni gua itu mereka berada di dalam gua itu selama 300 tahun kalender mengikut bulan ataupun 309 tahun kalender mengikut kalender matahari 300 tahun, kalender berdasarkan kepada bulan 309 tahun. Semua orang sedia maklum dalam bab ini. Jadi, apa yang dapat kita belajar? Kita dapat belajar dekat sini, Islam tidaklah menghalang untuk menggunakan kalender seperti yang biasa kita gunakan, yang rasmi di negara kita, guna kalender Januari, Februari, Mac, April, itu dibenarkan di dalam agama. Tetapi kita juga boleh menggunakan kalender macam sekarang kita dah masuk 1 Rabiul Awal. Kita dah masuk rasa 2 kot. Kita dah masuk bulan apa ni? Bulan Rabiul Awal. Dia kira bulan sebab bulan tu dia ada istilah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu istilah bulan tu. Maknanya boleh kedua-duanya sekali. Selari dengan Al-Quranul Karim. Cuma dalam bab beribadat, memang kita kena rujuk kalender bulan. Baru kita tahu bulan Ramadan berada pada bulan apa. Kalau nak puasa hari putih, yang terbaik bukan tengok 13, 14, 15 Oktober. Bukan tengok tarikh tu. Dia kena tengok 13, 14 dan 15 bulan Islam. Itu je. Itu saja penekanan kenapa digalakkan menggunakan kalender yang berpandukan kepada bulan tu. Okey, mudah saja kita nak faham. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 26. Ayat 26 ni, setelah Allah memberitahu tentang jawapan tadi tu, kan, Allah Ta'ala nak mengukuhkan lagi. Kan? Kalau tadi Allah dah bagi tahu berapa tahun mereka berada di dalam gua. Tetapi ayat 26 ni Allah Ta'ala nak memberitahu, sebab siapa yang bagi tahu 300 atau 309 tahun tadi? Jawapannya adalah Allah. Betul tak? Kalau Allah tak bagi tahu, tentu kita pun tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Sebab Allah tak bagi tahu kepada Nabi. Maknanya kalau Nabi pun tak tahu. Nabi dapat tahu sebab Allah yang bagi tahu. Kalau Allah dah bagi tahu kepada Nabi, Nabi akan sampaikan. Sebab itu sampailah kepada kita. Macam mana ya Rasulullah SAW boleh tahu? Nah, itulah apa yang Allah bagi tahu. Namun begitu, Allah Ta'ala nak menekankan. Allah Ta'ala nak memberikan pengukuhan. Okay. Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad. Jawab. Okey, katakan, sampaikan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang bincang tentang Ashabul Kahfi kan, yang meneka-neka tentang Ashabul Kahfi ke, Allah memberikan satu panduan kepada Rasulullah kan, bahawasanya apa? Qulillahu a'lamu bima labisu. Allah lah yang maha mengetahui, lebih mengetahui tentang masa mereka itu berada di dalam gua.
Saya minta tuan-tuan dan puan tambah perkataan lebih mengetahui. A'lamu maknanya lebih mengetahui tentang masa mereka tidur. Maksudnya waktu mereka berada dalam gua tu, siapa yang lebih tahu? Walaupun ayat 25 Allah dah bagi tahu. Kan Allah dah bagi tahu 300 atau 309 tahun. Tetapi pada hakikatnya Allah lah yang lebih mengetahuinya secara terperinci. Kalau orang tanya lagi, 300 tahun tu berapa bulan? Berapa jam? Berapa minit? Maka ayat 26 bagi tahu Allahu a'lamu bima labithu. Allah bagi tahu, jawab Muhammad. Allah lah yang lebih mengetahui tentang masa mereka berada di dalam gua tersebut. Okey, untuk kukuhkan ayat nombor 26 ni dari sudut pemahaman, kita tengok apa ulasan para ulama tafsir. Sebab itu, setiap kali tuan-tuan mengikuti kadas tadabbur, suratul kahfi contohnya kan, kita selalu jumpa kita akan letakkan kitab tafsir yang menjadi rujukan. Walaupun kalau saya tak letak kitab tafsir ni, saya sebut sebenarnya itu sudah merujuk kepada tafsir. Tetapi saya letak juga, saya tulis juga nama ulama tu siapa, apa nama kitab tu, nak memberikan panduan kepada kita semua. Ya, supaya kita semua tidak berpada kepada hanya membaca pada terjemahan. Sekurang-kurangnya, kalau orang yang dia memang nak memahami ayat Quran, dia kena cari rujukan tafsiran yang mana-mana, kena cari mana-mana kitab rujukan tafsir yang dia nak rujuk. Okay, kalau tadi kita rujuk apa kata Ibnu Katsir. Sekarang ayat 26 saya kongsikan kepada tuan-tuan tafsiran ayat menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Okey, apakah komentar, apakah ulasan, apakah tafsiran ayat yang Allah kata qulillahu a'lamu bima labisu tadi? Okey, Dr. Wahbah dia buat penerangan macam ni. Okey, dengar baik-baik, tengok nota tu elok-elok satu persatu. Jadi kalau kita baca ulasan Dr. Wahbah ni, dia kata, jika kamu ditanya, kamu tu siapa? Kamu tu maksudnya adalah Nabi SAW. Sebab ayat tu kan Allah Ta'ala bagi panduan kepada Nabi SAW. Jadi Dr. Wahbah ni diulaslah macam dia nak buat tafsiran ayat. Dia kata, jika kamu ditanya tentang lama waktu mereka berada di dalam gua, sedangkan kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya dari Allah, maka kamu katakanlah Allahu a'lamu bima labithu. Maknanya ayat 25 tadi yang kita belajar, Allah dah bagi tahu dah 300 atau 309 tahun. Betul tak? Macam mana Nabi boleh tahu 300 hingga 309 tahun? Allah lah yang bagi tahu. Allah lah yang bagi tahu. Tetapi ayat 26 Allah memberikan panduan. Seolah-olahnya bahawasanya kalau kau Muhammad, orang tanya kan tentang Ashabul Kahfi itu, kalau kau tak ada ilmu, maka kau katalah Allah tu lebih mengetahui. Tapi kalau Nabi dah tahu, tentulah Nabi bagi tahu. Tetapi panduan dia adalah sebab Ashabul Kahfi ini cerita lama. Cerita yang sangat lama. Kan? Macam mana Nabi boleh tahu? Kerana Allah yang bagi tahu. Tapi kalau Nabi tak tahu, maka Allah bagi tahu. Tindakan dia apa? Allahu a'lamu bima labithu. Walaupun ayat 26 ni Allah nak bimbing Nabi Muhammad SAW, Allah nak ajar kepada Nabi, sebenarnya ayat ni ditujukan kepada kita juga.
apabila kita ditanya tentang isu Ashabul Kahfi, kalau kita tak tahu, kita saja katakan saja Allahu a'lamu bima labithu. Okey. Kemudian kita tengok lagi apa ulasan Ibnu Katsir, apa ulasan Dr. Wahbah. Okey, yang kedua dia kata tidak ada sesiapa pun yang mengetahui dengan pasti kecuali Allah dan orang yang Allah bagi tahu. Kata faham tak? Sudut makna ayat ni yang kedua, lanjutan dia. Okey, kalau yang pertama tadi membawa makna kalau engkau ditanya tentang berapa lama Ashabul Kahfi itu berada dalam gua, kalau tak tahu katakan Allah tu lebih mengetahui. Okey, faham ya? Okey. Yang kedua, dalam ayat tu juga memberikan kefahaman bahawasanya kenapa perlu kata Allah tu lebih mengetahui? Kerana Allah lah yang lebih tahu. Yang lebih tahu, yang tahu Allah. Dan yang akan tahu orang yang Allah bagi tahu. Maknanya kalau Nabi tak tahu, Nabi akan katakan Allah lebih tahu. Tetapi kalau Allah bagi tahu, tentulah Nabi akan, maknanya Nabi akan tahu. Okay, faham tak ulasan kedua? Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui dengan pasti, dengan yakin, kecuali Allah dan orang yang Allah beritahu. Sebab itu, kenapa Nabi kata Allah lebih tahu? Sebab apa Allah lebih tahu? Sebab Allah tak bagi tahu. Allah lebih tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi tahu, tentulah Nabi akan memberitahu. Jadi ini adalah dua ulasan daripada Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Okay. Kita baca satu lagi. Baca satu penerangan lagi. Sebab itu, ya, untuk faham satu ayat ni, jangan cepat-cepat nak buat kesimpulan dia. Rujuk apa kata para ulama tafsir. Itu adab kita. Bukan adab pun, memang perlu. Kita orang awam ni, kan? Maka kita kena rujuk ulama tafsir kata apa. Okey, Dr. Wahbah diulas lagi. Dia kata, sesungguhnya berita yang paling meyakinkan mengenai penjelasan jumlah Ashabul Kahfi dan lama waktu mereka berada di dalam gua adalah berita yang disampaikan oleh Allah, kerana Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu dan hakikatnya. Okey, yang ini nanti kita patah balik semula. Kita kena tengok keseluruhan ayat yang 26 tadi. Okay, tapi cukup dua yang pertama ni, nanti saya akan ulang semula ulasan Dr. Wahbah ni. Ulasan Dr. Wahbah ni adalah ulasan yang bagi kita faham. Oh, barulah kita faham kenapa Allah Ta'ala kata sudah Nabi cakap Allah lebih mengetahui. InsyaAllah nanti kita akan ulas lagi ya. Okey, kita tengok dulu ayat tu bagi habis. Okey, ayat 26. Tak nak habis dah ni. Ashabul Kahfi dah nak habis. Hari ni penutup dia. Okey. Lepas tu Allah mengatakan, selepas Allah bagi tahu kepada Nabi, selepas Allah ajar kepada Nabi SAW, termasuk kepada kita, kalau kita tak tahu, kalau kita tak jelas, sandarkan saja maklumat tu kepada Allah lebih mengetahui. Kalau orang tanya kita, boleh bagi spesifik lagi tak? Berapa bulan? Bulan apa? Hari apa? Berapa jam je? Kita guna kaedah ni. Allahu a'lamu bima labithu. Okey, Allah lebih mengetahui berapa lama jumlah sebenar mereka berada di dalam gua. Okey. Lepas tu Allah menerangkan mengapa Allah tu dia lebih tahu. Maknanya kenapa Nabi SAW kena mengatakan Allah lebih tahu kalau Nabi tak tahu, walaupun Nabi Rasul. Kenapa perlu kata Allah tu lebih tahu? Jawapannya ada pada ayat sama, tapi pada potongan ayat tu. Lahu ghaibus
samawati wal ard. Itulah jawapan dia. Kenapa Allah tu dia lebih mengetahui? Maka Allah bagi tahu. Bagi Allah itu segala ilmu tentang rahsia langit dan tentang rahsia bumi. Kenapa Nabi perlu cakap Allah lebih mengetahui kalau Nabi tak tahu maklumat tentang sebenar lamanya Ashabul Kahfi itu kerana apa? Kerana Nabi tak tahu benda-benda yang rahsia di langit, Nabi tak tahu rahsia di bumi. Siapa yang lebih tahu? Jawapannya adalah Allah. Sebab tu Allah Ta'ala dia memiliki semua maklumat. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang berlaku di langit, apa yang ada di bumi. Oleh kerana Allah saja yang mengetahui apa-apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, oleh kerana itulah di sekeliling kita, panduan kita apabila nak memberi jawapan, maka kalau kita tidak tahu, kita katakan Allahu a'lamu lima labisu. Lepas tu Allah Ta'ala dalam ayat yang sama ni, Allah Ta'ala menyebutkan lagi tentang Allah jelas yang lebih mengetahui itu. Allah bagi tahu lagi. Ni ayat ni dia macam dalam satu ayat ni dia mengukuhkan di antara satu ayat, tapi dalam satu ayat tu dia saling menguatkan di antara satu maklumat kepada satu maklumat. Kerana maklumat utamanya pada Allah tu lebih mengetahui tentang masa mereka tidur. Macam mana Allah lebih mengetahui? Jawapan dia ada pada potongan ayat berikutnya. Kerana lahu ghaibus samawati wal ardi. Lepas tu Allah Ta'ala nak bagi tahu lagi. Yang mana Allah Ta'ala bagi tahu tentang dirinya. Okay, Allah mengatakan al-basir bihi wa asmi'. Okay, Allah kata terang sungguh penglihatan Allah dan tajam sungguh penegaran Allah. Okay, maknanya Allah bagi tahu Muhammad juga kepada kita lah. Kan? Allah bagi tahu bahawa Allah Ta'ala ni, kan, kalau Allah Ta'ala melihat, tidak ada yang Allah Ta'ala tak nampak. Tak ada yang sama-sama. Terang sangat. Begitu juga Allah Ta'ala dalam dia mendengar. Kita kadang-kadang orang sebelah cakap pun kita kan? Tapi Allah Ta'ala tak ada sesuatu bunyi pun. Benda bergerak kan. Allah Ta'ala tidak tahu. Kerana cara Allah mendengar tu dengannya sangat tajam. Okay. Benda dalam gua, siapa tahu? Tapi Allah tahu. Bunyi yang berlaku dalam gua tu, Allah tahu. Allah boleh dengar. Kan? Apa yang penghuni gua tu berkata-kata, Allah lah yang mendengar. Apa yang penduduk kota yang Ashabul Kahfi tu pergi beli makanan contohnya, apa yang mereka bincangkan, Allah dengar. Allah lihat. Okey, nampak? Okey. Lepas tu kita tengok tafsiran ayat lagi untuk kita tengok kenapa diterjemahkan alangkah. Okay, kita habiskan ayat dulu. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan lagi. Allah mengatakan lagi ma lahum min dunihi min waliyyin. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi wali. Wali ni macam pengurus, pentadbir selain daripada Allah. Okay. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mengurus apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Pertama Allah tahu benda yang rahsia di langit dan bumi, Allah tahu. Itu pada lahu ghaibus samawati wal ardi. Lepas tu benda yang ada kat langit tu, benda yang ada kat bumi tu, Allah nampak dengan tajam. Allah dengar dengan tajam. Begitu juga
yang nak menguruskan langit, yang nak menguruskan makhluk di bumi ni, Allah tu jugalah. Ima lahum min dunihi min waliyyin. Tidak ada pengurus, penjaga, melainkan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala letakkan di hujungnya, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Dan dia tidak pernah menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukum Allah. Maksudnya Allah bagi tahu, Allah bagi tahu tidak ada mana-mana makhluk pun yang dia masuk campur, berbincang ke, dalam bab nak buat satu keputusan ke. Allah Ta'ala kalau nak mengatur kehidupan dekat dunia, kehidupan di langit, Allah letakkan mana-mana hukum, ini boleh ke, ini tak boleh ke, ini halal ke, ini haram ke, kan takdir orang ni nak bagi berapa, rezeki orang ni nak bagi berapa, kan. Tak ada siapa boleh masuk campur, tak ada orang bercampur dalam menentukan takdir, menentukan rezeki dan sebagainya. Ia semua dibuat oleh Allah semata-mata. Jelas tak? Maksudnya ayat ni Allah Ta'ala nak letakkan kesimpulan kepada penghuni-penghuni gua tadi tu, kan, siapa yang mengatur mereka dapat selamatkan diri, macam mana matahari tu terbit, kedudukan gua tadi, lepas tu mereka tidur tu lama tu berbolak-balik kiri kanan dan sebagainya. Semua itu tidak ada yang masuk campur. Ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, untuk fahamkan lagi ayat 26 ni, kita lihat apa tafsiran yang dibuat oleh para ulama. Okey, kita ambil dulu yang ni. Kita ambil pada ayat yang kenapa Allah kata al-ghusir bihi wa asmi'. Okey, kata Dr. Wahbah, ayat yang al-ghusir bihi wa asmi' ni, kalimah ini termasuk bentuk kalimah ta'ajjub. Kalimah ta'ajjub tu maksudnya ayat ni dia berbentuk menunjukkan seperti rasa wow, Masya Allah. Dan nak menunjukkan bahasa, nak menunjukkan kepada bahasa ta'ajub. Maknanya Allah Ta'ala menyebut tentang dirinya tapi dalam bentuk nak menunjukkan wow, Allah Ta'ala ni dia melihat sangat dahsyat cara dia melihat, cara dia mendengar. Okey, dalam masa yang sama ia membawa erti al-mubalaghah. Al-mubalaghah ni maknanya menunjukkan maksud bersangatan. Bersangatan ni maknanya ekstrim. Ekstrim tu maksudnya kalau Allah tu dia mendengar, cara dia dengar tu, Allah, dia boleh dengar. Macam itulah maksudnya bersangatan tu. Lepas tu kalau Allah tu dia melihat, cara dia melihat tu ekstrim sangat cara melihat tu. Maksudnya tak ada itu sembunyi. Begitulah maksud ayat absir bi wa asmi'. Dalam erti kata lain, kalau Allah buat ayat macam tu, bayangkan Allah ni dia sangat takjub kepada dirinya sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut tentang betapa cara Allah dengar, Allah lihat dan dengar tu sangat-sangat apa kita kata bersangatan pada mendengar dan melihat tu, maka ia akan membawa maksudnya tidak ada sesuatu pun yang luput, yang tersembunyi, yang terlepas pandang, yang terlepas dengar dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas, tuan-tuan dan perempuan, kan? Okey. Sekarang ni kita nak patah balik semula kepada ulasan yang Dr. Wahbah buat. Okey. Kesimpulan ayat 26 tadi tu yang Allah Taala cerita tentang dia
dia mengetahui perkara rahsia di langit dan di bumi. Lepas tu Allah bagi tahu tentang Masya Allah, cara Allah terang. Alangkah tajamnya kalau dia melihat, alangkah tajamnya jika dia mendengar tu. Allah melihat dan mendengar tadi. Maka ayat tu sebenarnya nak bagi tahu kepada kita macam kita nak buat kek. So, kesimpulan dia apa Allah Ta'ala nak bagi tahu? Kalau kita baca terjemahan, kita fahamlah tadi. Okay, sekarang kita nak kuatkan lagi makna dia apa. Okey, kata Dr. Wahbah, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya sebab ayat tu diletakkan dalam kisah Ashabul Kahfi, sebenarnya pada semua perkara pun Allah Ta'ala tu memang dia mengetahui perkara gaib langit, bumi, betul kan? Allah Ta'ala ni dalam perkara apa pun Allah Ta'ala ni memang tajam penglihatan dan pendengarannya. Okey, tetapi kerana ayat tu dia berada dalam konteks cerita penghuni gua ni, maka kesimpulannya adalah kata Dr. Wahbah Az-Zuhairi, sesungguhnya info, maklumat yang paling meyakinkan berapa jumlah Ashabul Kahfi, berapa lama mereka berada dalam gua adalah berita, adalah info yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Kerana Allah ni dia maha tahu tentang segala sesuatu dan hakikatnya. Allah maha mengetahui teknikalnya macam mana dan sebagainya. Sedangkan pendapat manusia mengenai semua itu hanyalah sangkaan tanpa bukti, tanpa bersandarkan kepada info yang tersebar. Sebab okey, Ashabul Kahfi ini, cerita ini sudah dimaklumi. Kalau kita berpegang kepada asbabun nuzul, cerita Ashabul Kahfi ini muncul setelah Nabi ditanya oleh orang-orang Arab musyrikin. Ahlul kitab, mereka dah tahu cerita tu. Tetapi mereka tahu tu sama tak seperti mana yang Allah tahu. Maka Allah bagi tahulah maklumat tu. Jadi Allah mengatakan, hanya Allah satu-satunya yang maha tahu tentang segala perkara gaib di langit dan di bumi yang tersembunyi tentang keadaan penghuni gua itu. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang buat rakaman, tak ada CCTV yang merakamkan 300 tahun tu macam mana sebenarnya. Kita tak tahu sebenarnya, betul tak? Kita tahu pun sebab Al-Quran yang bagi tahu kepada kita. Tetapi yang cerita yang lengkap, info yang lengkap, sebenar-benarnya Allah dia yang tahu. Maknanya kalau kita nak buat dokumentari tu, kita tak boleh ada maklumat yang lengkap. Allah dia yang tahu sebenar-benarnya. Kan? Sebab cerita Ashabul Kahfi itu cerita perkara gaib. Tak ada zaman Nabi SAW. Okay, jelas tuan-puan? Untuk ayat 26 ini menjadi penutup kepada cerita penghuni gua. Tamatlah cerita penghuni gua ni. Tapi belum habis surah Kahfi. Ini baru tamat cerita penghuni gua. Okey, kita pergi kepada pengajaran dan tindakan dia. Jadi tak apa, kita boleh tinggalkan. Okey, apakah tindakan yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi pada ayat 25 dan 26? Nombor 1. Ini adalah cadangan saya sebagai pembimbing. Ya, mungkin ada salahnya, mungkin kurang tepatnya, mohon dibetulkan. Okey, kalau bagi saya, setelah saya faham ayat nombor 26 tadi, kenapa Allah kata sebut Allah tu lebih mengetahui? Jadi di sini tindakan nombor 1 adalah kalau saya nak tahu tentang maklumat cerita-cerita yang telah berlaku, contohnya, betul tak? Nak tahu tentang sesuatu fakta,
maka sumber ilmu, maksudnya informasi tu kita nak rujuk yang mana, kita nak pakai yang mana, maka sumber ilmu itu yang utama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ni kan, benda depan mata pun kadang-kadang tak nampak. Benda depan mata tu kadang-kadang tak nampak. Betul tak? Orang sebelah cakap pun kadang-kadang tak dengar. Tetapi Allah, macam mana Allah melihat? Macam mana Allah mendengar? Masya Allah. Al-Basir bihi wa asmi'. Apatah lagi benda-benda yang tersembunyi, perkara ghaib di langit dan di bumi. Betul tak? Angin pun kita tak nampak. Betul tak? Virus pun kita tak nampak. Mana virus ni? Kita tak nampak. Tapi yang nampak siapa? Yang tahu apa? Allah. Oleh kerana itu, tindakan saya adalah, kalau saya nak berpegang kepada mana-mana fakta, saya nak jadikan itu sebagai info saya, ilmu saya, maka rujukan utamanya maklumat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber wahyu itu? Pertama, Quran. Kan? Kita bayangkan. Macam mana Nabi boleh cerita detail Ashabul Kahfi? Betul tak? Sampaikan Nabi boleh tahu matahari itu terbit macam mana, tenggelam macam mana, lokasi gua tu macam mana, betul tak? Macam mana Nabi tahu ada anjing dalam gua tu, macam mana Nabi tahu mereka ni tidur macam kejap kanan, sekejap kiri, macam mana Nabi tahu tentang mata Ashabul Kahfi ni, dia tidur tapi sebenarnya dia tak tidur, betul tak? Macam mana Nabi tahu bilangan, macam mana Nabi tahu mereka ini terjaga pergi cari makanan, macam mana Nabi SAW mengetahui bilangan dia itu. Kita bayangkan, kiraan bulan ia berlaku, kalau kita belajar kalender hijrah kan kalender hijrah. Kalender hijrah tu kan dia berlaku selepas Nabi hijrah kan. Jadi kita tahu kalender Rabiul Awal. Tetapi kenapa dalam ayat tu disebut dah tentang ada kalender macam 9 tahun tambahan tu? Ini menunjukkan bahawasanya maklumat itu adalah datangnya dari Allah. Allah sampaikan wahyu itu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun sampailah kepada kita. Ini bermakna rujukan utama bagi sesuatu maklumat di dalam agama, tambah-tambah lagi cerita tentang perkara yang lepas, kisah-kisah yang lepas, perkara gaib, maka sumber utamanya adalah wahyu dari Allah. So, wahyu dari Allah tu apa? Quran. Ada tak bagi fakta? Ada tak Quran cerita? Ada tak Quran bagi tahu? Kalau tak ada Quran, ada sumber wahyu yang kedua, iaitu apa? Hadis Nabi SAW. Okey, hadis ada tak perincikan? Hadis ada sebut tak? Begitu. So kalau tak ada ayat Quran yang terang, kalau tak ada hadis yang ingatkan, so kita nak perlukan kepada sumber mana? Kadang-kadang ada orang, mereka hanya bergantung maklumat tu kepada guru yang mengajar. Ustaz yang mengajar. Baca pada buku, terus pegang maklumat tu. Sepatutnya, kalau guru tu mengajar, kalau baca dalam buku, tonton di YouTube, dengar daripada radio, baca di media sosial, kita kena tengok dari mana guru itu dapat maklumat. Dari mana maklumat dalam buku tu dia rujuk. Dia rujuk apa? Dia rujuk apa? Itulah tindakan kita dalam kita belajar. Mudah. Kita pergilah mana-mana. Ikutilah kelas mana-mana. Belajarlah dengan siapa? Ingat, setiap sesuatu itu mesti ada rujukan dia, sumber ilmu dia. Kalau tidak, kalau tak ada maklumat seperti ini, tak ada disiplin macam ni, semua orang akan cakap tanpa berlandaskan kepada wahyu.
Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan tentang maklumat ini. Kan Nabi sendiri pun kalau dia tak tahu, ada tak Nabi kata aku ni Rasul, takkanlah korang tak percaya aku cakap. Kan? Allah pun bagi tahu. Kalau kau tak tahu Muhammad, kau kata je wa qulillah. Allah tu lebih mengetahui. Nampak tak kat situ? Ini bermakna sesuatu info itu tentulah yang diambil daripada sumber wahyu. Jadi kalau orang tengok, kalau orang pegang kepada pendapat Israiliyat, boleh tak? Sumber-sumber perkhabaran daripada orang Yahudi ni, kita jalan paling selamat kalau Quran tak cakap, hadis tak cakap, tapi dalam sumber orang Yahudi ada, dalam Bible ke, ataupun dalam kitab-kitab sumber Israiliyat ni, maka paling selamat kita no comment. No comment tu maksudnya, saya nak tolak pun tak boleh, saya nak terima pun saya tak boleh. Sebab apa? Sebab kitab-kitab ni semuanya telah ada perubahan. Melainkan kalau dalam kitab perjanjian lama ke, perjanjian baru ke, kan, dia sama seperti Quran, sama seperti hadis, baru boleh terima. Sebab apa? Kayu pengukurnya Quran dan hadis. Tapi kalau Quran tak kata, Israiliyat kata, hadis tak sebut, tapi sumber Israiliyat sebut, maka pada ketika itu, sumber yang seperti ini, kita tawakuf dia. Itu paling selamat. Kalau saya sebagai tenaga pengajar pun, saya takut untuk beri satu maklumat yang macam 50-50. Betul ke tak betul? Sayang 1000 kali sayang, ramai di kalangan kita kadang-kadang suka nak detail satu maklumat cerita-cerita ni, sedangkan dia terlupa nak rujuk ayat 26 ni. Kalau tak tahu, serahkan dia pada Allah. Dan juga sepatutnya kalau kita tak tahu, maka kita kata Allahu a'lamu, Allah tu lebih mengetahui. Elakkan diri daripada menggali maklumat, mencari maklumat yang tidak Allah sebut dan tidak Rasul sebut. Bukanlah kita menolak riwayat pengkhabaran daripada ahli kitab yang telah memeluk Islam, tetapi info yang dia dapat tu, adakah ia tepat seperti mana Allah dan Rasul maksudkan? Yang itulah yang kita kata tadi, tawakuf, no comment. Okay, kat situ. Itu tindakan pertama. Sebab tu tentang mengikuti pengisian ni, memang tak ada maklumat yang detail tentang Ashabul Kahfi. Kalau kita masih ingat mula-mula dulu kita ada cerita dah. Kita tak ada maklumat siapa nama anjing tu, siapa nama 7 pemuda gua tu, dekat duit tu ada gambar raja apa, mereka mati serentak ke, tak ada. Kalau yang tuan-tuan dapat tu, sebenarnya itu adalah sumber yang tidak dapat diyakini seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kalau sumber itu sama, maklumat tu ada pada Quran, ada pada Nabi, terima dia. Tak kira siapa pun penulis tu, tak kira siapa pun penyampai tu, disiplin dia tidak kena buat. Okey, tuan-tuan, ini tindakan yang pertama. Okey, yang kedua. Tindakan yang kedua yang kita dapat adalah bahawasanya ayat-ayat cerita Ashabul Kahfi telah membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang seorang rasul. Bukan orang yang biasa-biasa, bukan kaling-kaling. Kan betul tak? Bukan orang macam kita.
Bukanlah orang tu maksudnya Nabi ni makhluk lain. Nabi tu manusia. Tetapi pangkat Nabi ni dia adalah Rasul. Macam mana kita boleh kata dia Rasul? Dia utusan Allah. Kan? Siapa yang bagi tahu dekat Nabi cerita Ashabul Kahfi tu panjang lebar tu? Macam mana Nabi tahu? Nabi pernah masuk gua tu ke? Nabi pernah pergi gua tu ke? Jawapannya adalah Allah. Sesiapa yang dapat maklumat dari Allah mesti melalui jalan wahyu. Jadi hanya Rasul saja yang boleh mendapat wahyu. Secara tidak langsung, kisah Ashabul Kahfi ini, ayat 26 tadi juga membawakan kita menambah-nambah lagi yakin. Ya, apa Rasul sebut ni dia memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tindakan kita. Kita kena meyakini apa yang Rasul kata. Sebab zaman sekarang ni kadang-kadang apa yang Rasul sebut ni akhir zaman ni mungkin agak pelik. Orang kata, tak percayalah. Kan? Lepas tu pula keluar pula lah ada ustaz cakap pula hadis Nabi ni kita tak perlu yakin dia. Ada juga. Okay, tak apalah. Itu bab lain lah. Okey. Ini tindakan kita kedua. Yang kedua ni maksudnya lepas ni kalau kita baca saja hadis Nabi yang diiktiraf kesahihannya mengikut perbincangan secara ilmiah, maka kita kena yakin Nabi cakap ni adalah atas tiket sebagai seorang Rasul. Okay. Kalau kita dah yakin Nabi ni adalah seorang Rasul, dibuktikan dengan cerita Ashabul Kahfi tadi, secara spesifik lagi kita kena buat apa? Saya minta tuan-tuan salih. Okey ya, sebab dekat tindakan ni tak ada. Saya tak letakkan pada nota minggu lepas tu. Tapi saya minta tuan-tuan salih. Okey, nombor 1. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Tuan-tuan dengar ke suara saya? Dengar Ustaz. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Dengar Ustaz, dengar. Ustaz, nota tu lain kan? Dia Tuan-tuan tak boleh full. bagi nota balas? Ustaz. Dengar Ustaz, dengar. Ada gangguan tak? Semua Ada dengar dengar. tak? Jelas, Okey, jelas. tak apa. Okey. Kita pergi kepada tindakan tadi. Okey, kalau kita dah yakin Nabi SAW ni seorang Rasul, dengan kita dapat tahu Nabi tahu benda-benda yang telah terjadi kan. Jadi kita tahu, oh ini membuktikan Nabi Muhammad SAW dia seorang Rasul. Jadi kalau kita dah yakin Nabi seorang Rasul, tak cukup dengan cakap je. Betul tak? Dia iman ni, dia tak boleh cakap, saya beriman, Nabi tu seorang Rasul. Dia tak boleh cakap je. Iman ni dia perlu dibuktikan. Macam mana nak buktikan? Inilah bukti dia. Kalau kita dah yakin Nabi Muhammad SAW seorang Rasul, maka kita kena buat apa? Nombor 1, kita kena tasdiqu bima akhbar. Kita kena membenarkan apa-apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Itu tindakan pertama. Yakin kita Nabi Muhammad tu seorang Rasul, maka tindakannya apa? Engkau kena terimalah. Engkau kena kata, ya Nabi cakap ni, Nabi cakap ni. Kena benarkan apa yang Nabi sampaikan. Walaupun kadang-kadang tak boleh diterima akal. Mungkin tak sesuai pada konteks. Mungkin tak logik ke sebagainya. Itu kalau dia hadis yang sahih, Nabi cakap, benar. Okey. Tindakan kena benarkan ni, kenapa okey. Kenapa kita kena benarkan apa Nabi kata? Sebab Nabi tu dia adalah seorang Rasul lah. Okey. Lepas tu pula, kalau tuan-tuan nak cari dalil dalam Quran yang mengatakan kita memang kena benarkan apa yang Nabi sampaikan, maka kita boleh rujuk dalam surah Al-Zumar ayat nombor 33. Allah kata apa?
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Allah kata, orang yang membawa kebenaran. Nabi SAW dia bawa benda yang benar. Dan yang membenarkannya. Dia buat perkataan, wasaddaqa bihi. Nabi orang yang bawa apa? Bisidqi. Yang bawa kebenaran. Lepas tu orang yang dengar kebenaran tu, yang sampai kebenaran tadi tu dia kena buat apa? Wasaddaqa bihi. Dia kena membenarkan Nabi yang bawa kebenaran. Nabi kata, orang yang macam tu, ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang yang bertakwa. Baik, tindakan yang kedua. Kalau kita dah meyakini Nabi SAW ini adalah seorang Rasul sebab dia tahu cerita detail pasal Ashabul Kahfi tu. Tindakan kedua kita kena buat apa? Kita kena ta'atu fima amar. Kita kena taat apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Sebab apa? Sebab apa kita kena ikut semua yang Nabi perintahkan? Sebab dia Rasul lah. Okey, apa kata dengan Rasul? Sebab kita tengok ayat lain. Kita tengok ayat dalam surah An-Nisa ayat nombor 80. Kenapa kita perlu taat kepada Rasul? Apa Rasul suruh buat, kita kena taat. Kenapa? Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Itulah jawapannya. Ada orang dia tolak hadis Nabi. Dia tak nak amal pun. Dia anti hadis lagi. Dia tak nak. Dia kata kami hanya percaya kepada Quran. Cuba dia buka ayat 80. Allah kata apa? Siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat Allah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Rasul ini dia berkata-kata, mengucapkan sesuatu adalah berdasarkan apa yang Allah wahyukan. Sebab itu ada ayat lain nanti kita akan sebut tentang ni. Ni ayat dia. Ayat dia adalah, tak ada ayat dia. Ayat dia yang Allah sebut dalam surah An-Najmi tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa kita kena ikut semua Nabi cakap? Sebab Nabi tu Rasul. Yalah, tapi Nabi tu kan manusia. Kalau dia cakap, kita kata macam ni, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi itu tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang Nabi kata itu adalah wahyu. Jadi kalau dah yakin Nabi ni seorang Rasul, ikut apa yang Nabi perintahkan. Lepas tu pula, tindakan yang berikutnya, istinabu mana anhu wa zajar. Lepas tu kalau Nabi larang, jangan, maka kita kena jauhkan diri kita daripada apa saja yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang. Sebab apa? Yang Nabi larang itulah Allah yang larang. Kita tak tahu Allah larang, tapi Allah menyalurkan maklumat itu melalui jalan wahyu kepada Nabi SAW. Maknanya apa yang Nabi larang itu, itulah yang Allah larang. Kan Allah sebut dalam surah Al-Hashri, ayat nombor 7. Allah kata apa? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa jua yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka apa? Tinggalkanlah. Patuhilah larangan itu. Allah sendiri menyebutkan apa Nabi perintah, apa Nabi bagi, ambil. Apa yang Nabi larang kamu buat, maka fantahu, jauhkanlah. Okey.
Jelas tuan-tuan perempuan. Masa kita nak dapat maklumat Ashabul Kahfi, kita terima ayat Quran tu. Tapi dalam bab-bab lain kita tak nak terima. Tu yang jadi terbalik. Sebab tu kita pergi kepada tindakan setelah memahami kisah Ashabul Kahfi tadi. Okey, nombor 4. Kalau dah tahu Rasulullah tu adalah pesuruh Allah, yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah buat sesuatu ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Maknanya, kalau kita nak buat perkara amal kaitan dengan pahala, kaitan dengan nak dapat kebaikan, maka rujukannya, panduannya adalah pada Nabi. Kenapa? Kerana Nabi lah yang tahu nak puasa macam mana, nak sembahyang macam mana, nak buat haji macam mana, cara baca Quran macam mana. Semua bab-bab ibadat ni telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu, kita jangan memandai-mandai membuat sesuatu perkara ibadah tanpa merujuk kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul SAW. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Sesiapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan itu tertolak. Sebab itu kalau buat sesuatu amalan, jangan guna istilah tak apa, benda ni baik. Kita yang kata baik, tapi bagi Allah baik tak? Bagi Rasul baik tak? Kalau ia baik, kenapa Rasul tak buat? Kenapa kita buat? Itu isu dia. Adakah Rasul tak suka buat benda baik tu? Kita je suka buat, Nabi tak suka buat ke macam mana? Ke apa sebenarnya? Itulah kembali pada kaedah tadi. Kita yang kata dia baik, apa benda baik? Kita yang letakkan ia baik. Kalau ia baik, kenapa Nabi tak buat? Kalau ia baik, kenapa para sahabat tidak buat? Ke kita lebih baik pada Nabi, kita lebih baik pada para sahabat? Tanya-tanyakan diri kita. Okey, yang berikutnya. Okey, kita terus kepada tindakan ketiga. Okey, dapat tadi tindakan nombor 2, daripada kisah Ashabul Kahfi tadi telah dapat meningkatkan kepercayaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah seorang rasul. Okey, kita pergi tindakan ketiga. Tindakan yang ketiga, kalau kita nak berdoa kepada Allah, tak payahlah nak menggunakan perantaraan pula. Nak minta Allah lindung kita ke, nak minta satu kebaikan ke, tak payahlah nak ada orang tengah. Tak perlu. Terus direct kepada Allah. Sebab apa? Sebab kan Allah cakap tadi pada ayat nombor 26. Allah cakap apa? Tengok ayat tu baik-baik. Allah Ta'ala kata apa? Kan Allah cakap tadi, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tak ada siapa pun yang masuk campur dalam sesuatu hukum yang Allah tentukan. Betul tak? Tak ada pengurus lain melainkan Allah. Maknanya, kalau tuan-tuan nak minta kebaikan, nak minta sihat, kenapa perlu minta pada orang? Teruslah direct kepada Allah. Sebab apa? Sihat tu bukan orang lain boleh bagi. Allah tak pernah lantik mana-mana doktor bagi dia sihat. Contohlah, kan, nak minta rezeki, kenapa perlu pergi minta dekat orang dalam kubur? Contohnya kan, tolonglah Tok Nini, bantu saya dalam kesusahan, pergi minta. Kenapa? Kenapa tak turun kepada Allah? Kerana
Allah Ta'ala itu tidak ada siapa yang masuk campur dalam menentukan rezeki, menentukan kebaikan. Terus minta kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah rezekiku. Maka tak perlu cari orang-orang yang di dalam kubur tu. Contoh, Allah tak pernah lantik siapa-siapa yang menjalankan, yang boleh berikan kebaikan, yang boleh beri pengampunan dosa. Kita nak minta Allah ampun dosa, tak perlu cari siapa-siapa. Terus pergi kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa. Bukan Allah ada lantik, engkau, kalau orang nak minta ampun dosa kepada engkau, kau cari orang ni, orang tu boleh ampunkan kau. Itu bukan macam orang Kristian. Maksudnya begitu. Faham pada ayat tadi. Melainkan ada beberapa ruang Allah Ta'ala bagi kita cari orang tengah. Boleh. Contohnya macam kita nak minta orang-orang soleh tolong doakan kita. Sebenarnya kita boleh terus direct kepada Allah, tetapi kita menggunakan orang tengah supaya orang tu berdoa kepada Allah untuk kita. Yang itu dibenarkanlah. Kita jumpa mana-mana ahli ulama, contoh kita kata syekh, kita kata kan, kalau doa tu doakanlah saya ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bagi saya sekian. Ayat tu tak apalah, sebab itu benda dibenarkan. Tapi syekh tu pun kena doa pada Allah. Dia tu tak boleh bagi apa-apa. Okey. Sebab apa? Sebab semua urusan ni tak ada orang yang masuk campur. Okey tuan-tuan, faham kat situ kan? Okey, tindakan yang keempat. Ni last sekali. Okey. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita kan, Allah Ta'ala sajalah yang ada kuasa, yang berautoriti untuk menentukan benda ni halal. Allah saja yang ada autoriti. Yang benda ni haram, Allah saja. Kita tak boleh memandai-mandai untuk menghalalkan yang Allah haram, mengharamkan yang Allah halalkan. Sebab apa? Sebab urusan hukum tu Allah je seorang. Allah tak ada siapa-siapa pun berkongsi menentukan, buat discussion pula, buat mesyuarat pula, bincang dengan Allah Ta'ala. Hukum ni macam ni. Tak ada. Allah Ta'ala satu-satunya yang menentukan hukum. Wala yusyrik. Tak ada pernah orang campur dalam bab menentukan hukum. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada mana-mana hakim, siapa-siapa pun, kalau nak tentukan sesuatu hukum, ikut apa yang telah Allah hukumkan. Tapi kita terbalik. Allah dah hukumkan dah. Pencuri tu kalau dia mencuri, potong tangannya. Itu Allah yang tentukan. Bukan kita ada kuasa untuk mengubah apa yang Allah tentukan. Kenapa kau pandai-pandai ubah hukum tu? Kan Tuhan yang tentukan. Kau ada kuasa ke? Kau ada dapat apa-apa memo pelantikan ke dari Allah? Sebab itu bukan sekadar baca Quran, tetapi kepada faham apa yang Allah nak sampaikan. Tak boleh lah. Kan Allah tentukan. Tiba-tiba ada pula orang kata, tak, riba ni halal. Siapa kata haram? Contoh kan. Mandai pula. Sekalipun dia orang yang pakar dalam bidang kewangan tu, kan Tuhan telah tentukan hukum riba. Tak pernah ada orang berkongsi dalam ada kuasa menentukan riba tu pula boleh jadi halal. Begitulah yang kita nak ambil pada tindakan yang keempat, menentukan ataupun mengamalkan sesuatu hukum mengikut apa yang telah Allah tetapkan. Allah saja yang mampu menetapkan. Maka apa yang Allah tetapkan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Makna erti kata mudah, kalau Nabi tetapkan, itu juga adalah hukum Allah. Tapi kita sebaliknya, yang Allah telah tetapkan, tidak mahu untuk merealisasikan. Yang Allah tidak tetapkan hukuman itu, kita beria-ia bersungguh-sungguh untuk melakukannya.
Macam mana Quran ni nak bagi syafaat kepada orang tu nanti kat dalam kubur apa dia nak dapat syafaat Quran nak minta tolonglah. Tetapi masa hidup tak ada usaha pun untuk menunaikan apa yang Allah minta dilakukan. Tapi baca surah Kahfi tiap-tiap minggu. Contohlah. Berbeza kita yang hanya baca Quran dengan kita yang faham orang baca Quran, faham apa yang Allah katakan dan kita cuba, kita usaha. Dapat laku, tak dapat lakukan, itu kita bergantung kepada kehendak Allah. Tapi kita kena usaha. Tuhan kata rejam. Tuhan kata potong tangan, potong. Tuhan kata riba haram, haramkan. Jangan cari jalan untuk menghalalkan apa yang Allah kata haram. Allah kata daging babi ni haram, haram. Tuhan kata judi ni haram, haram. Tuhan kata arak ni tak boleh, haram. Jangan kita cari jalan untuk menghalalkan. Sebab Allah tak pernah beri siapa-siapa berkongsi dalam menentukan sesuatu hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk pagi ni, saya mohon maaf, saya hanya dapat menyebutkan tentang 4 tindakan ini bagi ayat nombor 24 dengan ayat nombor 25. InsyaAllah, minggu depan, siri yang ke-19, kita akan bertemu sekali lagi untuk kita melanjutkan dengan ayat yang seterusnya, ayat nombor 27. InsyaAllah. Saya buka pada mana persoalan pertanyaan jika ada. Okey, ada yang bertanya, apa beza Allahu a'lam dengan Allahu a'lamu bima labisu? Sebenarnya sama saja. Cuma perkataan labisu dia lebih spesifik. Apa yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kalau kita sebutkan Allahu a'lam, maknanya Allah tu lebih mengetahui. Umum. Semua benda Allah lebih mengetahui. Spesifik dia, Allah nak mengetahui apa? Lima labitu. Berapa lama mereka menetap, berada di dalam gua tu. Dia lebih spesifik saja. Tapi sebenarnya samalah. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak payahlah sebut. Kalau orang tanya, okay, tahu tak tentang benda ni? Janganlah kita kata Allahu a'lam bima labisu. Dia jadi tak kenalah pada persoalan tu. Kalau persoalan tu ditanya, kau tahu tak berapa lama penghuni gua tu dia menetap dalam gua tu? Baru kita jawab, Allahu a'lam bima labisu. Dia sesuai dengan soalan tadi. Tapi kalau ditanya, kau tahu tak jawapan apa hukum kita ambil contoh apa? Apa hukum kita main saham ni? Contoh. Kita tak tahu, kita kata Allah lebih mengetahui, Allahu a'lam. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan lain secara verbal ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Puan nampak diam je pagi. Ustaz tak Dengan buat dengar. apa tu? Okey, ada pertanyaan lain? Sebelum kita tamatkan pengisian kita pada pagi ni. Dah dekat pukul 12 dah. Ustaz tak dengar? Saya cakap tak dengar ya? Sekejap. Tak dengar ya? Dengar tak? Dengar tak suara saya? Kami dengar Tak dengar Ustaz. tak? Kami dengar tapi Ustaz tak Saya dengar tak kami. dengar. Kita dengar Kami suara Ustaz. Itu dah tak dengar. Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan, ada pertanyaan lain tak? Ustaz tak dengar suara kami. Iyalah. Macam saya tak dengar. Kami dengar Ustaz. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Cakap Ustaz Dengar tak jelas. dengar. Saya cakap tuan-tuan dengar? Dengar. Dengar. Semua Kalau jelas. saya cakap tuan-tuan dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz cakap. Ustaz tapi perlahan. Dengar. Oh ya, patutlah. Saya rasa janggal sangat hari ni. Kan? Saya minta maaf kot. Saya pakai headphone.
Cuba kita cakap seorang. Dengar tak? Kami Dengar, dengar Ustaz. Ustaz. Mungkin Ustaz Betul. tak Semua dengar dengar kami. tuan-tuan. Kami dengar Ustaz. Mungkin Ustaz tak dengar kami bercakap. Okey. Dengar tak saya cakap sekarang? Dengar. Dengar. Ustaz dengar. Okey. Tuan nak tanya apa? Saya ada verbal. Ustaz, nota minggu lepas tu. Tak lengkap. Dia sampai potongan 26. 26 Sampai tu masuk. potongan ayat 26 je. Tak Yang ada kita semua tak ada. Tak ada sambungan dia. Kita tu tak ada. Memanglah tak ada. Sebab saya dah cakap tadi dah. Kena buat salinannya. Yang keterangan untuk ayat 26 pun tak ada juga. Oh iya ke? Semua tak ada. Okey, tak apa. Nanti saya update nota yang ini dekat link Google Drive. Ashabul Kahfi. Okey. Okey, lagi tuan perempuan. Minta maaf ya. Saya pun tak tahu kenapa. Soalan dekat chat ada lagi Ustaz? Ada soalan dekat chat ke? Ada. Okey, kalau saya mampu jawab, saya jawab ya. Dengan kadar ilmu yang Penat kami menjawab. Rupanya Ustaz tak dengar. Ustaz tak dengar kami. Kami menjawab banyak kali. Okey. Apa bila Allah sebut tempoh masa pemuda ditidurkan dan bila Allah sebut jumlah umat Nabi Yunus, keduanya disebutkan jumlah. Kedua-duanya disebutkan jumlah, tetapi pada ditekan kejap. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak dapat nak jawab. Saya tidak dapat nak menjawab persoalan bertanya tentang perbezaan ungkapan ayat waktu cerita umat Nabi Nuh ni. Allah tak sebut Allahu a'lam. Itu saya tak ada ilmu tu. Kalau siapa yang bertanya, kalau ada ilmu nanti boleh kongsikan juga. Bagaimana nak terangkan pada setengah orang yang tak belajar tentang amal ibadat yang betul sebab dia berpegang kepada tanggapan bahawa jika tak tahu, tak apa, Allah maafkan. Okey. Jawapan pertama memang benar. Kalau kita tak tahu, Allah Ta'ala maafkan apa yang kita tak tahu. Tetapi kalau kita dah tahu yang kita tak tahu, maka wajiblah kita belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sabda Nabi SAW adalah wajib. Faridah, fardu ke atas setiap muslim. Okey. Maknanya wajib belajar. Sebab tu ada ilmu yang berbentuk fardu ain. Setiap individu wajib belajar. Tambah-tambah lagi dalam bab-bab mengenal Allah Azza wa Jalla. Okey, Wallahu a'lam. Sekejap. Okey, dah habis dah soalan? Ada soalan lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz nak gapo? tanya. Tauhid tu kena belajar ke Ustaz? Tasawuf, dia? tauhid. Ya. Tasawuf, tauhid. Ya. Tauhid wajib belajar. Wajib Sebab tauhid ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah yang is. Wajib kita belajar. Cuma nak belajar ada banyak kaedahnya nak belajar tauhid. Jelas ya? Tauhid memang wajib belajar. Kenal Allah. Wajib. Oh Ya. macam Usuluddin tu lah, Usuluddin. Okey, Usuluddin tu dia ada cabang-cabangnya je lah. Tapi belajar macam mana nak mengesakan Allah, perbuatan apa yang macam kita nak kena belajar, macam mana kita nak tunaikan kalimah la ilaha illallah, macam mana perkara-perkara yang boleh bawa kita kepada syirik. Itu memang wajib fardu ain bagi setiap orang untuk belajar. Akidah pun kena belajar kan? Akidah. Apa? Akidah. Belajar akidah. Akidah ni dia umum. Dalam akidah dia ada kaitan dengan tauhid,
dia ada kaitan dengan rukun iman. Hmm. Itu hanyalah istilah saja. Hmm. Akidah ni dia umum. Dalam akidah tu ada apa? Ada rukun iman, ada tauhid. Wallahu a'lam. Tak belajar tak apalah. Tapi kena. Tak belajar ke apa tu? Tak belajar pun tak apa ke akidah. Tapi akidah kena belajar ya. Oh, akidah kena belajar. Cuma skop dia, ruang lingkup akidah ni tahap yang wajib belajar dekat mana, sampai mana. Sebab akidah ni luas dia punya perbincangan dia. Kalau boleh, belajar yang usul. Usul ni maksudnya belajar yang pokok-pokok utamanya macam 6 rukun iman. Tau. Yang tu memang wajib belajar lah. Okey. Ya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau saya mampu jawab, saya jawablah. Kalau saya mampu jawab, saya kata wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kita mohon maaf atas nota yang agak tidak lengkap pada pagi ni. InsyaAllah nanti saya akan masukkan nota yang lengkap. Kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Mohon maaf atas kelemahan, kekurangan. Jika ada mana-mana saya tersalah cakap, tersalah memberikan maklumat, tolong betulkan dan tolong maklumkan ya, supaya kita dapat maklumat yang betul. Tidak semua saya tahu. Ya, banyak yang tak tahu. Mungkin tuan-tuan lebih tahu. Oleh demikian, mohon diberikan teguran jika ada mana-mana kesilapan. Sama ada dalam saya menyampaikan maksud ayat ataupun saya menjawab mana-mana persoalan, tolong ya memberikan maklumat-maklumat yang betul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.